Hello guys, dua perkembangan berita gempa yang menarik untuk saya kongsikan. Yang pertamanya, Ketua Polis Negara seakan menahan Ketua Editor dan juga Timbalan Editor Chin Chiu Deli berkaitan dengan ilustrasi gambar negara kita yang tidak cukup bulannya ataupun tidak bulannya di sana. Itu antara satu perkara lagi, karena Perdana Menteri kita sendiri menyatakan bahwa ini bukanlah satu perkara ringan, ini adalah satu perkara yang berat dan harus diambil tindakan segera. Itu antara kenyataan Perdana Menteri kita yang begitu tegas sekali. Dan kedua adalah perkembangan berkaitan dengan kes rasuah membabitkan Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, untuk yang pertamanya saya ingin membawakan Anda berita berkaitan dengan kenyataan terkini ya daripada Ketua Polis Negara menyatakan jalur gemilang silap. Polis telah tahan Ketua Editor dan juga Timbalan Ketua Penyunting Sin Chiu Deli. Jadi ayo kita lihat kenyataan media ini. Kedua-dua individu ditahan untuk bantu siasatan dan akan dibebas dengan jaminan polis malam ini, kata Ketua Polis Negara. Ketua Editor dan juga Timbalan Ketua Penyunting Chen Chiu Deli hari ini ditahan bagi membantu siasatan berhubung isu penyiaran ilustrasi jalur gemilang yang tidak lengkap di muka depan akhbar. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Negara Nazarudin Ihsan berkata kedua-dua individu itu ditahan untuk siasatan lanjut. Kita tahan untuk siasatan dan bawa dua individu terbabit ke pejabat untuk mendapatkan komputer serta barang berkaitan kes bagi siasatan selanjutnya. Kedua-dua akan dibebaskan dengan jaminan polis malam ini, katanya ketika dihubungi. Jadi terdahulu pihak polis telah merakam keterangan kedua-dua individu itu selama 3 jam di Ibu Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Ketua editor itu dikatakan berperanan meluluskan penyiaran ilustrasi tersebut, manakala timbalan Ketua Penyunting terbabit pula adalah pereka grafik yang bertanggung jawab. Nazarudin berkata setakat ini pihaknya menerima 40 laporan berhubung isu itu di seluruh negara dan kes disiasat mengikut Seksyen 3-1C Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 serta Seksyen 4-1B Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Lepas akhbar berbahasa Cina itu menyiarkan ilustrasi jalur gemilang di muka depan sempena liputan lawatan negara Presiden Cina Xi Jinping ke Malaysia, namun gambar bendera tersebut tidak lengkap. Insiden itu mendapat kritikan berbagai pihak, termasuklah yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim yang bertitah pihak pengurusan dan jabatan pengarang akhbar seharusnya lebih pekah serta menyemak sesuatu bahan sebelum dicetak untuk siaran. Berikutan itu, akhbar berkaitan tampil memohon maaf dan menjelaskan bahwa ialah satu kesilapan teknikal yang tidak disengajakan. Jadi akhirnya karena kesilapan itu mereka sedang dalam siasatan yang sedang dijalankan oleh pihak polis ketika ini. Permohonan maaf sebenarnya tidak cukup karena perbuatan ini, kesilapan ini bukanlah satu kesilapan yang ringan. Dia adalah satu kesilapan yang terlalu berat yang sepatutnya tidak berlaku. Sahabat-sahabat semua, apa pandangan Anda? Jadi kita beralih kepada perkara kedua yang panas. Kes Projek Jana Wibawa membabitkan Wan Saiful. Keputusan Wan Saiful dapatkan penyata bank 23 hari bulan Mei ini.
itu antara kenyataan ataupun perkembangan ya. Karena kononnya Wan Saiful Lim cuba untuk dapatkan penyata bank, kononnya untuk menguatkan ya, untuk menguatkan pembelaan. Itu alasan lah. Tapi sebenarnya ini taktik lah ya untuk mendelay. Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 23 Mei untuk keputusan permohonan Wan Saiful Wanjan bagi mendapatkan penyata bank sebuah syarikat berhubung kes pengubahan wang haram dan rasuah projek Jana Wibawa yang dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu itu. Hakim Rosli Ahmad menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujan daripada Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili Wan Saiful selaku pemohon dan timbalan pendakwa raya Farah Izlin Yusuf Khan. Jadi terdahulu Amir Hamzah berkata, permohonan bagi mendapatkan dokumen itu adalah relevan bagi pihak pembelaan menyangkal naratif pendakwaan selain menyangkal dan membuktikan naratif pembelaan. Bagaimanapun Farah Izlin membantah permohonan itu dan memaklumkan penyata bank di pohon pihak pembelaan iaitu dari Januari 2021 adalah tidak relevan kerana penyata bank pada tahun terbabit tidak kena mengena dengan pertuduhan serta pemohon. Selain itu, notis permohonan hanya menyatakan penyata bank itu berhubung dengan pertuduhan, namun tidak dinyatakan ia penting bagi pembelaan pemohon. Perkara itu hanya dinyatakan dalam afidavit dan ia tidak mencukupi kerana afidavit tidak boleh menggantikan apa yang kurang dalam notis permohonan, katanya. Pada 16 Januari lepas, Wan Saiful memfailkan permohonan itu dengan menamakan pendakwa raya eksekutif Maybank Cawangan Taman Tun Dr. Ismail Raja Muhammad Aiman Raja Sadi yang juga saksi pendakwaan ke-15 dan Maybank Islamic sebagai responden pertama hingga ketiga. Ahli Parlimentasi Gulu itu juga memohon mahkamah mengeluarkan perintah kepada tiga responden berkenaan untuk memberi 3 penyata bank Maybank nama atas nama Nepcherus Sdn Bhd bagi tempoh Januari 2021 hingga Disember 2023 kepada pemohon, sama ada dalam bentuk fizikal atau peranti setoran digital. Wan Saiful menerusi afidavitnya, afidavit sokongannya berkata, semasa Raja Muhammad Aiman memberi keterangan di mahkamah pada 1920 September 2024, beliau telah merujuk dan mengesahkan beberapa dokumen, antaranya penyata bank atas nama Nepcherus. Namun, penyata bank yang diberikan kepada pihak pembelaan hanya dari Julai 2021 hingga Desember 2022 dan Januari 2023 hingga Jun 2023. Bagaimanapun, pihak pendakwaan membantah permohonan itu karena 3 penyata bank akaun milik Nepcherus Sdn Bhd yang dipohon Wan Saiful bukan satu keperluan. Pada prosiding hari ini, mahkamah membenarkan permohonan Wan Saiful untuk mendapatkan sementara pasport antarabangsanya dari 21 April hingga 27 Mei atas urusan kerja di Australia dan Singapura selepas permohonan itu tidak dibantah oleh pihak pendakwaan. Wan Saiful 49 tahun didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepcherus Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine yang bernilai dikatakan 232 juta. Wow. Beliau juga didakwa menerima wang tunai sebanyak hampir 7 juta ringgit melalui akaun CMB Bank milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Islamic Berhad milik Nepcherus Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan surat setuju terima bagi projek terbabit. Kedua-dua kesalahan itu didakwa dilakukan di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di sini pada April 2022 dan di CMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tungku di sini antara 8 Julai hingga 30 September 2022.
Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 5.59 juta ya atau 6 juta ringgit dengan meminda dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya bagi membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger di Cawangan CMB Bank Berhad Bukit Tunkuh antara 12 Ogos dan 13 November 2022. Itu antara perkembangan ya dan juga pertuduhan. Mungkin ada yang sudah lupa dengan pertuduhan kepada Wan Saiful Wan Janawi bawah ini. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Itu antara dua perkara yang menarik saya kongsikan. Jadi sekiranya Anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.